main jom ni. Dia macam tu. Jom main. Ni dia siapa-siapa pun dia akan ajak rank. Dia tanpa prejudice lah. Dia akan, ni masa dia zaman dia ML dulu lah. Dia without prejudice dia akan main lah jom. Macam tu. Dia bukannya orang yang selektif. Kau power, kau boleh main aku. Kalau kau tak power, kau jangan main aku. Tak. Dia jenis okey je, tak kisah. Rank tu pada dia benda yang nombor 2, nombor 3 tu Fredo. And masa kita orang nak grow tu, dia asal kita orang Sayan ni dulu budak-budak flat je. Kita orang daripada budak-budak tidur tepi flat. Kau bayangkan orang dah tua macam saya ni kan. Kau bayangkan dah tua macam saya ni, duduk tidur tepi flat. Dekat blok A, kat Bayu tu, kita orang tidur kat tepi longkang gitu je kan. Main game sampai ke pagi. Pagi bawa ke malam, malam bawa ke pagi, pagi bawa ke malam. Macam tu. So, saya cakap dengan diorang, korang kena ada something yang value lah kan. Korang kena ada satu value. Saya selalu cakap dengan diorang apa tau. Kita hidup ni kan, kalau kita tak tentukan value diri kita, kita tak akan ada value. So, kita jangan rasa kita sentiasa boleh diletakkan kau buat ni, kau buat tu, tak boleh. Even kita seorang yang bermain game ke, main skateboard ke, tukang bancuh air ke, tukang buat roti canai ke kan, kita kena ada value atau pride dalam diri macam tu. So saya cakap dengan orang macam ni lah, tak apalah. Kalau korang betul nak buat, kita buat kan. nak susah, kita kena susah sama-sama, and then kita akan berjaya sama-sama. Thank you by the way. So Fredo, dia usaha dia panjang. Dia pernah nak bergaduh dengan Rush. Dia pernah nak bergaduh dengan penjahat. Dia pernah rasa sedih dengan bukan gaduh lah, macam sedih dengan, mungkin dengan gameplay. Dia pernah kecewa tahap kau dengan toxic. Dia pernah dihina, bila dia pernah dikutuk, cakap kau tak payahlah, kau jadi terima je lah, tak payah main ni lah. Dia pernah duduk rumah saya sebulan. Sebulan tak bergerak, duduk gini je, tidur baring gini je kan. Dia baring je tu kan. Dia pernah macam-macam lah. Dia pernah pernah susah lah. Kita orang pernah susah lah. Dia Fredo ni, orang selalu buat comparison tau. Fredo solos. Padahal kita orang kan, kita orang semua kan, bertujuh ni, termasuk Aiman lah, Aiman Backset berlapan ni. Kita orang 8 orang ni tak pernah rasa Fredo ke atas lah, kita tak payahlah ni, dia tengah ke atas. No, kita orang dekat bosku ni, siapa ke atas kita akan push. Fredo, kau bagus ni main kat Yudu, kau pergi pump. Kita tolak sampai dia naik. Solos kita nampak potensi dia dekat streaming, pump, kita pump sampai dia sampai tahap maksimum. Kita orang tak pernah rasa Los, kau ni aku asyik tolong kau bayar aku Los. Tak pernah, sikit pun tak pernah. Fredo tak pernah minta 1 sen pun dekat saya. Saya tak pernah minta even RM1 pun dekat penjahat tak pernah minta RM10 dekat Solos ke, tak pernah. Kita kau nak naik, kau naik, kita akan pump naik. Macam tu. So macam tu lah. Macam kita dekat bosku ni, kita tak pernah rasa macam dia satu apa kat bosku ni. Kita suka macam ni kalau kat bosku ni kan, saya selalu ajar diorang korang ni kalau hello Christine Pedrigon, hai. So, kalau korang ni, kita ni hidup kan, jangan selalu nak sekat-sekat rezeki tu. Macam ni tak elok. Kita kena macam mana tau, dapat je apa-apa deal. Saya akan buka macam contoh orang nak deal kan. Okey, mana-mana advisor lah, mana-mana investor kalau nak deal dengan kita orang, kita akan cakap okey, kalau you nak Fredo, you nak Solos, you kena sign ni Rush, you kena sign Gripex, you kena sign penjahat. Tak boleh you ambil ni 2 je. Tak boleh I nak Solos Fredo je. You nak Solos Fredo, kita orang tak boleh. Kita orang tak ni. You tanya Solos Fredo nak tak? Solos Fredo pun cakap tak, kita orang tak nak. Ada macam tu. Kita orang ni kan, kalau kalau buat apa-apa
Ah, ni kita gerak sama-sama. Di kita akan macam tu tau. Kita akan gerak sama-sama. Jadi kita dekat bosku ni macam sekarang sampai sekarang pun saya selalu ajar macam Agus. Saya cakap dengan Agus kan, Gus, kau kalau buat apa-apa kau kena tengok kiri kanan kau siapa. Kalau ada job, bos, Obot letak sekali bos, Obot punya nama. Kalau ada job, Zain sekali. Kita orang macam tu. Macam saya akan macam tu. Saya akan push benda-benda tu dulu. Jadi itu yang sampai sekarang Fredo bawa, Solos bawa. Diorang akan sentiasa, I tak nak pergi seorang, kalau boleh I nak kena ada macam tu. So bila cerita pasal Fredo ni, susah dia kan sampai tahap sekarang ni. Gila banyak. Saya rasa dia antara naik dia tu tak semudah Obot, tak semudah Solos, tak semudah macam Solos orang sayang tau, Solos orang sayang. Macam Obot orang sayang. Macam Fredo ni, kalau sayang dia 5, benci dia pun 5. Orang hentam dia gila babi, yang sayang dia pun macam tu. Jadi Fredo ni nak naik ni, dia punya nak dapatkan kejayaan tu kan, banyak liku lah, banyak liku. Korang tengok dekat PMPL Malaysia sudah lah, nombor lagi 1 point nak dapat champion, potong tim bapak ujung-ujung tak dapat champion. Nak menang tu Team Secret dah menang. Tapi ni alhamdulillah lah, hari ni rezeki dia orang betul-betul lah. Tuhan tu nak tunjuk betul-betul rezeki dia lah. So, pada saya hari ni, kejayaan dia hari ni memang doa dia yang semalam lah. Doa dia yang semalam, doa dia yang kemarin. Mungkin Mija selalu support dia, selalu cakap okay you buat betul-betul. Mija pun antara orang yang bagus lah di sisi dia. Saya nampak Mija pun antara orang yang bagus. Saya bersyukur juga bila mana Mija jaga dia elok lah macam tu. Fredo ni dia liat sikit. Kalau nak cerita apa sisi gelap dia, dia liat sikit. Dia liat macam mana tau. Dia macam Puat, ada ni ada photoshoot. Alah, nanti lah photoshoot. Macam tu. Aduh. Puat ada ni ada apa? Tapi training dia bagus. Apa tu? Nanti jangan tak nak. Kenapa nak ambil hati aku ke? So kalau cerita bab Fredo ni lah kan, dia sangat-sangat macam dia tahu kemampuan dia dan dia nak buktikan. Tapi bila nak buktikan tak jadi. Dan kali ni betul-betul inilah tempat dia. Mungkin inilah dia masa dia nak sign dengan Yudu kan, dia cakap dengan saya, dia jumpa saya, Daddy aku minta maaf sangat-sangat Daddy. Aku minta maaf sangat. Asal kau nak kena minta maaf? Aduh. Tak payahlah minta maaf kan. Kau ada potensi tu buat. Saya ni orang yang suka kalau dia ataupun siapa-siapa pun, tapi saya tak suka kalau dia keluar jauh daripada saya. Contoh, dia dapat offer kalau dalam Malaysia lah, banyak lah dia dapat offer. Kalau luar Malaysia, Singapura ada, Indonesia ada. Dia dapat offer masa nangis tu. Ni saya cerita kat rooftop lah. Masa tu kita 3 orang. Saya, Mija, Fredo. Kan? Saya, Fredo, Mija, 3 orang. Kan? Masa tu Mija ada sebelah dia. Dia cakap, Di, puasa ni last ni aku dengan kau, Di. Kenapa buat? Kan? Kau nak pergi beli nombor ke? Thank you for the star guys. Saya tak dapat nak hantar star, sorry. Saya tak dapat nak respon star tu. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak semua yang bagi star. Don't forget to like and share, alright. So ni cerita bab rooftop tu kan. Ramai yang nak tahu pasal rooftop kan. So dia cakap, Puat, terima kasih. Sama-sama. Puat,
ni. Dan Fredo ni orang yang suka mengambil keputusan untuk tak apalah, aku ke belakang sikit lah, macam tu. So bila macam saya akan orang yang memutuskan, membuat keputusan. Saya orang yang memutuskan, okey ni okey ke tak okey. Ni saya punya tanggungjawab. So bila diorang tanya, "Di, aku nak berehat ML lah, Di." Saya akan rasa macam, saya akan fikir yang paling relevan sekali untuk Fredo. Cakap contoh macam Solos kan, dia nak stop daripada kompetitif. Saya akan pilih benda yang paling relevan sekali untuk Solos buat. Macam mana nak maintain dia punya value even dia dah tak ada dalam competitive scene. So macam tu lah. Sebab saya memang, saya tak nak diorang habis career ni sebagai orang. Saya tak nak diorang habis career sebagai streamer. Saya nak diorang habis career sebagai legenda. Macam tu. So pada saya, inilah diorang deserve menjadi legenda. Macam Solos, macam korang kan, tak sepatutnya buat comparison. Solos ke Fredo ke, Solos lah Fredo lah, tak. Kita orang keluarga bosku ni memang kita orang dah macam suka lah. Macam okey, bila Fredo naik, semua tolak sampai Fredo on top. Bila Solos naik, semua tolak sampai diorang on top. Macam juga penjahat. Kalau korang tengok penjahat sekarang macam mana penjahat? Sebab masa dia nak stop kompetitif, dia cakap dengan saya apa? "Di, aku risau lah kan. Takut aku punya reputasi stream ni drop." Dia cakap, "Tak apa, jangan risau. Kau relax je. Kau buat je apa yang patut kau buat." Sekarang alhamdulillah dia dah jadi penjahat, dah jadi. Tengok korang pasti tengok kan macam mana dia punya strongnya stream dia. Thank you banyak bagi star, ya Allah. Luqman, terima kasih Luqman. So macam tu lah. Saya sentiasa menyokong lah. Kalau korang tanya apa ucapan saya untuk Fredo hari ni, saya tahu benda ni yang selalu dia doa masa dia susah dulu kan. Masa kita orang, masa dia tidur rumah mak mertua saya tu sebulan tu kan, kita orang tak ada apa-apa plan tau. Masa dia tidur Johor tu kan, kita orang tak ada apa-apa plan tau. Yang kita orang plan nak buat business, nak pecah division je yang kita plan. Masa tu Todak Fest, kita pecah division je. Masa Todak Fest lagi sedih kan, nangis Puat balik. Kau mana kau tak nangis? Budak-budak ni champion, Puat pergi PUBG tak menang time tu. Nangis balik nangis. Sedih lah di gini. Tak apalah Puat, ada rezeki dia insya-Allah nanti. Ada, sabar Puat, sabar. Sedih lah, korang dah champion Todak Fest. Kenapa sedih Puat? Kau benda ni bukannya hari tournament tu hari-hari ada Puat. Bukannya tak ada esok tournament lain ada. Tuhan tu tahu tau Puat, kau dekat mana level kau. Takkanlah Tuhan nak bagi kau tournament menang skin. Kau nak kena tournament besar-besar Puat. So Puat pun macam, yalah Di, tak apalah kalau macam tu nasihat kau, okeylah. Kita buat lagi Di. Alright. Kalau kau nak buat lagi, kita buat lagi macam tu. Saya sentiasa bagi tahu dia orang. Saya cakap, kita kena selalu positif, selalu fikir macam jangan hari ni kita rasa kita tak boleh buat, kalah hari ni kita terus stop. Itu kalah awal orang bilang. Kan kalau bahasa jahat dia pancut awal. So tak elok. Kita kena kuat, kena sentiasa berkejar nak dapatkan something macam tu lah. So alhamdulillah lah, hari ni betul-betul saya rasa, saya nangis sebenarnya tadi dia menang ni, saya nangis sebab apa tau, saya nampak dia susah. Saya nampak dia macam mana dia punya grow tu. Saya baca setiap orang kecam dia. Saya baca setiap kali dia buat live ataupun setiap kali dia main tournament. Puat gini, puat gitu, puat ni, puat tu, ini tu kan. Tak fokus main apa tu. Saya nampak benda tu. Sebab saya orang yang suka, saya kalau ada certain part saya akan serius lah. Saya akan tengok benda ni bagus ke tak, bagus.
So alhamdulillah lah hari ni kalau ni ucapan untuk Fredo lah, untuk adikku Ahmad Fuad bin Razali So hari ni kau dah buktikan dekat semua yang apa kerja keras tu memang ada hasil kan. Bukan duduk mengangkang makan beras basmati saja. So kerja keras memang ada hasilnya alhamdulillah. So hari ni kau dah buktikan semuanya, kau dah tunjukkan dekat semua yang memang tak ada kejayaan tanpa kerja keras lah. So yang toxic bosku sebab saya faham ramai yang tak suka kan. Saya pun tak tahu kenapa diorang tak suka. Bukannya kita orang pakai duit jiran diorang, tak pernah pun kita minta duit jiran diorang. Tapi itulah biasa di toxic. Weh. Awi. Oh weh. Ya bos. Ada kosong ke? Ada panggil kau lah ni Abot. Obot aku tengah bercerita jap. Jadi kau suruh Obot invite. Okey. Tu Obot tu macam tu lah. Thank you yang hantar star 888. Sekejap Imnio, Ciwing sudah senang kita sama-sama. Tengok Rush Ciwing ada. Zira ada. Thank you Afiq, Hazrul, Arwi Bowo. Terima kasih semua yang hantar star banyaknya ya Allah ya Tuhan. Tapi itulah kita orang Ni aku ada web baru ni. kau ada web baru. Tahniah. Go.